Yes, Assalamualaikum. Selamat malam. Boleh nampak skrin, boleh dengar suara. Kalau tak dengar, beritahu dekat chat. Kalau dengar, beritahu juga sebelum kita start. Dengar. Cuba reply sikit dekat chat. Cakap, okay. Skrin semua okay. Okay, so tak ada masalah semua. Okay, so kita akan mula dengan kita punya recap untuk minggu ni. So seminggu sekali mungkin ada recap. Atau tuan-tuan nak recap ke ataupun nak kelas? Tu tuan-tuan cuba beritahu saya, tuan nak recap ke tuan nak kelas? Saya rasa kita recap lah kelas, nanti kita buat yang khas punya kelas. Okay, so kilo game untuk analisa gol. Okay, ada siapa yang kena lipat dengan gol? Ada siapa yang kena lipat dengan gol, boleh beritahu saya. Pair apa kena lipat ataupun counter apa kena lipat pun boleh beritahu saya. Counter apa kena lipat, Bitcoin ke kena lipat ke apa ke, boleh beritahu saya. Okay, so kita tengok tengah buy gold. Okay. Baik, untuk gold ni. Untuk gold ni, dia berada di sini, di entry. So, Kila cakap, dia risau H1 ni tak ada momentum. So, takut dia tak boleh go. Betul? So, dalam situasi macam ni, tak perlu nak risau sangat. Sebab apa? Sebab dia bila ada arah kukuh, destinasi dia nak mencari apa? MA5 low. Dia nak cari MA5 high yang untuk sell ni. So dia naik atas. Dan mentally pun tepat dia entry dia tendang. Okay. So ada persoalannya sekarang, adakah sampai atau tak sampai kat sini? Bila tak sampai kat sini, biasanya dia akan ada entry yang tak sampai. Ada halangan-halangan, iaitu MA5 yang 10 kat sini ataupun ada extreme ke kat situ. Tapi sekarang ni tengok halangan dia macam tak ada. So dia akan pergi, dia akan naik. Sebab apa? Sebab halangan dia dah pecah kat sini. Sepatutnya MACD ni jadi penghalang, tapi dia reject sekali MACD ni pun tak boleh nak halang. So dia terus naik. Sebab apa dia tak boleh naik? Tak boleh nak terhalang kat MACD ni kat sini. Sepatutnya dia MACD ni dia boleh halang tapi pecah juga. Disebabkan kat sini tak ada arah kukuh sell. Kalau ada arah kukuh sell, mesti dia ni terhalangnya, confirm dia terhalang, dia akan turun. So sekarang ni kat sini tak ada arah kukuh sell. So macam mana dia nak naik? Macam mana nak turun? So dia akan naik. Okay. So nampak? Dia akan naik. Dan ini adalah tempat untuk re-entry. Setengah orang dia akan takut kat sini. Dia cakap ini dah terlambat masuk. Dia akan terlambat masuk kat sini. Berapa nak takut terlambat masuk? Kita ikut SOP. Okay. So tengok H1 ada tak? H1 ada arah kukuh buy. Okay. Katakanlah arah kukuh buy ni kita dah buy kat sini. Sekali dia tak jadi. Dia buat arah kukuh sell. So kita cut. Waktu kita buat balik sell lagi. Waktu tiba jadi buy. Itu yang akan buat seseorang trader tu stop. Dia give up. Dah berapa kali cut loss ni. Itu kalau sebab apa? Sebab dia tak ikut SOP untuk cut loss. Katakanlah tuan arah kukuh ni, cuba sabar sikit, tunggu price datang sini. Bila buy sini, tiba dia buat arah kukuh sell, kita cut loss. Okay, kita cut loss. Sekali dia buat sini pula, sell sampai sini, kita sabar sikit. Dia yang buat kita rasa macam give up semua sebab apa? Kita entry tengah-tengah. Nampak je arah kukuh ni, terus nak entry. Nampak arah kukuh sell, terus entry. Itu yang kena tu. Betul tak? So, lepas tu nampak ni, ada arah kukuh buy. Okay, sekali kita sabar lu. Ada extreme takut. Tunggulah sampai dia langgar sini. Nampak? Kan ada reward kat situ. Dia tak jadi arrow sell. Nampak? Sampai sini kan kalau nak TP, boleh TP. Sebab apa? Dia dah sampai top BB sini. Top BB ni adalah support dan resistance yang dynamic. So, bila dia touch ni, kita boleh TP lu. Dia langgar bawah, boleh TP lu. Kecuali dia buat momentum. Baru kita boleh hold. Okay, clear. So, bila dia langgar situ, boleh TP dulu kalau nak. Kalau macam tak nak,
bila renti kat sini buy, kat sini buy H1. Di sini renti buy lah kat sini kan, bila ada ukur buy sini. So kita TP kat M15 bila ada arah awal. Jangan ada ekstrim kita nak cut. Tunggu bila ada arah awal, dia naik, tiba dia dah MHV, dia buat arah awal, dan tu TP. Sebab sayang kalau tiba kita TP awal, price naik kau kan dah rugi, betul tak? Contoh kita tengok contoh dekat sini. Mana yang contoh kita tengok. Nanti kejap lagi saya tunjukkan, nanti ada pula yang komen juga benda dah jadi boleh lah. Itu memang biasa saya tengok. Benda tu sebenarnya memang benda dah jadilah, kita nak kaji sebenarnya. Benda tak jadi itu apa belajar. Ni baik kau pergi jumpa bomoh. Sebab benda tak pernah jadi. Jin pun tak tahu benda yang akan jadi. Betul tak? Dia tahu benda yang lepas. Lepas tu kita training, apa lagi kita ni? Kita training benda yang dah jadi. Kita postmortem. Lepas tu saya malas nak reply komen cakap benda dah jadi, bolehlah cakap benda dah jadi itulah yang kita kena kaji. Okay? So kalau tuan-tuan ada buat analisa ke, jangan risau, buat je. Share dengan kawan. Tak jadi tak apa. Boleh training. Okay, contohnya sambung kita tengok sini. Ada arah ukur sel. Okay. Waktu renti sini, kita dah renti sini. Kat mana nak TP? Macam saya cakap tadi, candlestick arah awal kita TP. Sebab apa? Sebab itu dah cukup apa untuk kita ambil lah. Tengok, TP tengok. Ada tak arah awal? Tak ada. Dia ada arah ukur. Sampai sini TP lah. Kalau tuan sampai sini, tiba-tiba dekat sini nak TP, dah cukup ni. Kan sayang, baru banyak. Sampai sini yang tengok, dia dah langgar ni. Waktu dah ada ekor lah, tak payah TP. Tengok, dia turun lagi. Ada arah ukur atau arah awal, TP. Tak payah pening-pening. Okay. So, contoh tu banyak lagi. Nanti saya akan tunjuk dekat SCPO pula. Siapa yang tu, saya akan tunjuk dekat SCPO. Okay, so goal ni nak ke mana? Macam saya cakap tadi, CD dia sistem dia punya sistem utama. So kat sini kalau nak TP awal boleh TP awal, ataupun ni ada arah ukur buy, sini renti L15 ada arah awal, boleh TP. Kadang-kadang ada orang kadang kita trader biasalah takut bila nampak ekstrim ni, lagi baru belajar nampak ekstrim ni, TP lah ni, TP ni dia nak tukar. Kalau TP tak apa, janganlah pula counter jadi sell sini. Dia masalah dia nampak sini dia counter sell. Sekali price lagi naik. Itu yang kena. TP tak apa. Macam ni lah. Okay, katakan dia dah sell sini cantik lah. Sampai sini dia TP, dia nak tengok ekstrim, dia tukar pula, dia buat buy. Itu yang buy tu kat sini. Sebab tu kalau nak buat decision buy atau sell, jangan counter yang macam gambling, sebab itu akan buat emosi kita terganggu dan kita macam susah nak menghayati market tu. So kita akan anggap buy sell tu kita punya lauk. Buy kita punya lauk, sell punya lauk. So kalau tuan pakar buy, cari buy saja. Kalau pakar sell, cari sell saja. Tak perlu nak conquer dua-dua. Buy pun kau nak sapu, sell pun nak sapu, tak payah. Cari satu. Kalau pattern tu memang nampak sell dia, kalau buy ni contoh sell ni memang aku boleh sell lah. Buy ni asyik banyak loss, cari sell saja. Tak perlu nak dua-dua. Okay, tak perlu nak kejar pucuk akar semua. Okay, contoh macam ni, lain satu yang 15 okay, 15 ni mesti ada sesuatu. Ni arah awal kat sini untuk TP. Kita tengok H1 dia ada apa kat sini. Sini dia baru nak start kat sini. Dia jadi MHV kat sini. Dia try bawah, TP sini. Atau bawah, ni awal-awal itu lah. So kalau tuan masuk kat sini, kalau tuan masuk buy kat sini, tapi diorang akan masuk kat sini dulu, sell. Dia nampak ada arah ukur sell sini, dia akan sell. Okay, dia akan sell kat sini. So bila dia balikkan sell kat situ, ada tak arah ukur sell kat sini? Ada arah ukur sell sini. So dia akan lagi confirm, ini sell ni, confirm ni sell ni. Sebab ni dah sell. Waktu sekali tiba, ada buat arah ukur buy. Tuan kena cut loss cepat-cepat. Cut loss cepat-cepat kat sini.
Kalau Encik SPO saya galakkan untuk counter lah, dia buat buy balik. Tapi kalau tuan masih tak mahir lagi, tuan cut loss saja lu. Biar lu market tengok macam mana. Bila dah pullback macam ni baru masuk balik. Baru tengok balik. Baru tengok balik. Kat sini. Sini. Arakuko, tadi ada Arakuko kan. Memang sini terlepas. Tapi Arakuko dia bagi red anti kat sini. Bila red anti kat sini, tengok H1. Okay, bila red anti situ tengok H1. Yang ni tak boleh masuk lagi. Ini tak boleh masuk. Tunggulah yang ni. Yang tempat memang confirmnya. Kat sini bila dah masuk. Okay, bila dah masuk itu cantik lah. So mana dia nak TP? Bila dah anti cantik ni, bila kita dah tengok, biasanya bila dah tengok sampai sini, dah TP betul tak? Lepas tu bila ada echo macam ni pun, dah reject dah TP. Padahal dia boleh pergi naik lagi. Itu yang biasa juga. Bila dapat entry yang terbaik, kita pula TP awal betul tak? So cara dia, bila dah ada entry sini, macam mana nak TP dia, tengok kan entry sini ada ukur. Okay, tengok time frame yang sama. Arah awal ni boleh TP dulu. So kalau tuan entry sini boleh masuk sini. So banyaklah juga daripada sini dah TP, baik ambil kat sini. Betul tak? Tapi kalau nak lagi lagi tepat, memang kena ambil H1 lah, time frame di mana time frame tu masuk, di situ juga keluar. Bukannya time frame sini masuk, H4 ni hold lalu, itu yang terkena tu. Sebab kita akan campur dengan time frame. So di mana tempat anti, katakan anti dekat H4, signal H4 masuk kat H1, kat H1 jugalah kita keluar. Okay, dan jangan H1 kita masuk, L15 ke L5 kita keluar. Nanti dia akan jadi macam tu. Okay. Lepas tu cara cut loss pun sangat penting. Cut loss bila katakan tuan masuk kat sini, renti sini dah ada rokok buy sini. Macam mana nak cut loss? Cut loss je bila ada rokok sell, cut loss lah. Terus lah cut loss. Jangan sayang-sayang duit. Jangan tengok, oh ini boleh lagi ni, dia pull back ini. Jangan. Kita cut loss terus. Tengok, ada tak sell? Mana ada? Sampai sini ada awal sell, baru TP. Tapi kita dah renti kat sini. Ini setup-setup ni adalah setup-setup yang favorite lah. Yang tempat-tempat yang bila ada kenaikan, biasa dengar bila ada kenaikan, tiba dia buat sideway, di situ ada renti. Ini ada. Ini adalah setup-setup dia. Setiap kenaikan, dia akan tenang jap, dia ambil order, lepas tu dia naik. Ini antara setup dia. Dan benda ni berulang-ulang. Ini adalah tarikh yang terkini. Betul tak? Yang terkini punya. Bukannya kita tengok tahun lepas atau 2 tahun lepas, ni yang terbaru tahun ni. So benda tu ulang-ulang benda sama. Okay. So goal macam saya cakap tadi, ni awal kalau nak hold dan saya expect dia bila dia langgar MA50 ni, dia boleh pull back kejap untuk bagi renti. Time tu yang balikkan balik. Tapi kalau dia ada arah sell, memang dia akan bagi renti untuk weekly ni lah. Selagi dia tak try ni, kita tak tahu lagi decision apa, dia boleh naik sampai sini. So biar dia naik dulu, penghalang yang pertama kat sini. Biar dia halang tu. Okay. So kalau nak entry sekarang ni boleh lagi ke tak boleh, itu kena ni lah, kita ikut tuan-tuan. Sebab kita renti ada 3 macam tu. Bila ada arah kuku, kita renti, momentum ada renti. Sekarang ni ada apa? Sekarang ni tempat renti dah kat bawah ni. Ni momentum. Sini tempat renti. Ini tempat renti. Tapi kalau nak masuk sekarang, masuklah kat tengah. Lepas tu bila float, mula salah kat teknik. Betul tak? Cakap kenapa tadi. Padahal di sini yang silap. Sebab apa? Renti kat tengah-tengah. Cuba tulis dekat depan komputer tu, jangan renti tengah-tengah. Renti dekat MA5, MA10. Disiplinkan tu dulu. Kalau tuan renti macam tu pun dah boleh buat duit dah sebenarnya. Bila price kat tengah-tengah ni jangan masuk. Renti kat bila dia touch MA5, MA10 tu, bawa renti. Ada juga saya jumpa, dia akan renti dekat MACD saja. Bila price dekat MACD, boleh renti. So selagi price tak langgar MACD, dia tak nak entry. Itu ada juga ada trader. So dia ikut tuan punya kesesuaian lah. Tuan suka yang mana, nak renti MACD ke, ada kukuh ke, apa ke. Analisa tu akan datang kemudian. Sebab kita akan backtest, training. Dan lama-lama tuan akan faham. Okay, so dah clear. Next.
Ada yang nak tanya ke? Pair ke? Saya tak kira busa boleh. SCPO pun boleh. Tapi SCPO memang saya akan buat lah untuk kejap lagi. So siapa yang ada kena lipat GU ke, UJ ke, mana ke boleh beritahu saya. Chef USD. Chef Singapura. Saya tengok jap. Chef Singapura betul. Tuan full time forex trader. Oh, lain macam ni. Okey, kita tengok. Tengok dia orang main Singapura. Okey, ini monthly momentum MA50. So dia extreme. Adakah dia langgar ke MA5 ni high ni belum lagi. So dia boleh naik sampai situ, tapi mungkin bulan depan dia akan mendata sikit ke langgar, tapi boleh push lah untuk cuba. Yang ni pula extreme. So extreme ni nak sampai mana? Ini kena tengok sama ada dominant break ke 161 first, lepas tu dia pergi 261. Ataupun last kali 423 mungkin dia akan pergi ke sini lah. Ke double, ke triple apa ni, banyak sikit. Okay, so sekarang persoalannya, tuan buy ke sell? Ataupun belum masuk lagi? Entry buy, momentum buy, the entry. Ini tak boleh lagi tuan, ni tak boleh nak sell lagi. Memang dia strong lagi. Yang aku sell, dia sekurang-kurangnya perlu mendata dulu. Ini bila jumpa macam ni memang trend naik lah ni. Tak boleh nak sell lagi selagi H4 tak ada aku sell. Kita tunggu H4 ada aku sell tu, baru boleh. Sebab ini aku daily pun ada kuku ni. Dia tak touch lagi top BB. At least kurang-kurangnya bila sampai top BB tu, tengok rejection ni kat H4 ni, ada extreme ke tak kat atas ni, kat kotak biru ni. Lepas tu tunggu ada aku sell baru boleh. Sebab sifat dia masih lagi naik lagi. Masih dia, sebab dia extreme. Extreme TP wajib di MA5 ataupun MACD. MACD pun belum lagi. Ni nak tunggu basic ke tunggu kat MACD lah. Itu asas dia. Tapi mungkin dia touch ni dulu, dia turun pullback, bagi dia entry, baru naik sini. Ni pun ada ABC kat sini. Pada kawasan zone-zone. So boleh naik area sini, boleh naik. Itu kawasan MACD lah ni. Lepas tu baru dia buat decision. Decision pun mungkin bila dia touch ni, dia boleh at least bila langgar ni dia boleh lah turun sekejap sementara nak correction. So ini memang uptrend ni memang trend strong. Ni satu BB yang tu, ni lagi tanda dia. Ni pun tanda dia uptrend. Ini lagi lah tanda dia. Ni pun extreme. Ni pun extreme. Keiko ni. So semua sekali ni 100% semua daripada A sampai Z monthly semua dia push untuk buy daripada bawah ni. Okay. So macam mana kita nak tahu, memang kita akan guna Fibo lah, Fibonacci. Tak ada siapa tahu kecuali Fibo. Nampak sama enggak 261 di sini. Kawasan ni lah. Ini dominant. So ni dia pecah, bila kita dah tak Fibo dia lebih daripada tu, tentu kita dah tak guna H4 dah, kita akan guna daily sebab dia dah terlebih. Okay, so ini buy lagi nampak strong, kau-kau strong lagi. Cuma kalau tuan nak sell macam saya cakap tunggu H4. Okay, clear.
GBP Audi. Kita tengok GBP Audi, tuan buy ke sell? GBP Audi. Tuan buy kat sini. Nampaknya kepisangan di situ. Aramco dia kena naik sini betul. Boleh jadi buy, tapi dia boleh jadi renti yang tak sampai. Dia boleh jadi renti yang tak sampai. So renti sampai dia tengah menghalang ni kat sini. Dia kena menghalang. Dia tengah menghalang. Sekejap So dia tengah menghalang kat situ. Saya tunjuk ni kejap. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya. Saya tukar chat jap. Okey, nampak Nampak so dekat situ ada re-entry yang tak sampai kat sini. Kat sini ada re-entry yang tak sampai. Video nombor 9. So kat situ saya ada terangkan yang menghalang dia adalah pattern nombor 1 ni, sini. Dia lagi cantik kalau dia merapat. Itu untuk weekly. So, monthly re-entry yang tak sampai, sebab tu dia tak naik. Kalau dia naik, dia akan jadi pattern MAB pula. So kat daily. So macam mana nak tunggu dia betul-betul reject? Daily ni kena ada Aramco sell. Dia kena close hari ni Aramco sell. Tapi dia tak close lagi. Belum ada decision lagi untuk sell. Tapi ni H4 ada Aramco sell. So kalau dia naik sini, kita akan validkan dia H1 dan dia akan turun. Dia akan turun kat zone ni. Dia nak buy, tu boleh jadi, cuma susah sikit. Sebab dia ada halangan kat sini. Dia boleh buy balik kalau H4 ni jadi Aramco buy. So sekarang ni dia dah cantik Aramco buy sini. Tapi dia dah mati pula dengan Aramco sell ni. So kita akan ikut situasi semasa. Kita jangan fikir apa dalam fikiran kita trade, dia mungkin akan jadi ni, mungkin jadi macam ni. Kita akan tengok apa yang chart tu buat. Contohnya sekarang dia buat, kita dah cakap tadi dia buy kan. Tapi chart tak cakap buy. So kita kena ikut apa yang berlaku terkini. So dia buat Aramco sell. So kita akan sell sini. Okay. Tapi macam biasa seeloknya ikut SOP yang saya ajar tu lah. H4 ni. Sekarang nanti yang sampai tak sampai kat sini. H4 pun buat juga. Nanti sampai tak sampai. Sekarang ni dia langgar N12. So kat sini dia perlukan decision kat sini. Sama ada momentum ataupun dia buat Aramco buy. Kalau dia buat Aramco buy, kita perlu tunggu Aramco sell kat situ. Itu dalam video coaching yang tu saya ada bagi tahu. Nanti yang tak sampai kat sini. Yang sampai ataupun pattern yang Aramco. Ada 4 pattern. Tuan-tuan akan faham lah kalau tuan-tuan tengok video tu. So sekarang ni decision bagi saya dia akan sell lah yang terkini. Bila dia buat Aramco buy, kita akan jadi buy balik. Sebab apa? Sebab dia tak ada Aramco sell sini, tak berjaya. Maksudnya dia tak berjaya. Kita boleh cakap dia anti sell kat sini. Tapi masalahnya dia tak berjaya buat. So macam mana dia nak sell? So sekarang ni kita nampak dia buy. Tapi kalau dia nak buy, H4 ni kena Aramco buy. Tapi Aramco buy pun tak ada lagi. So yang terkini adalah Aramco sell. So kita kena ikut Aramco sell. Pening tak? Pening, memang pening. Tapi lama nanti tuan biasa tu. So kesimpulannya tuan nak main time frame apa? Monthly ke, weekly ke, daily? Itu kesimpulan dia. Tanya diri sendiri. Nak ikut time frame mana. Okay? So situasi sekarang ni adalah H4 lah. So kalau tuan keliru nak monthly ke, weekly ke, daily, pening lah. Apa ni semua time frame? Ikutlah H4. Itu saja. Okay? So clear? So jawapan dia kat H4. Kalau tuan buy, risiko sikit lah. So H4 ni dia Aramco sell. Okay. Boleh dapat? Okay, terbaik. Memang penat sikit nak terang kan. Sebab pair ni dia lain-lain. Saya suka pair je ni. Dia lain-lain. Sebab ramai kena lipat. Saya suka pair je ni. Nampak? Dia naik.
dia nak pergi ke sini. Tapi dia kadang dia ke sini, kita nampak macam ada arah kukuh, dia nak buat arah kukuh tapi dia tak buat. Sebab tu kita tengok apa yang berlaku kat situ. Okey. So, saya cakap tadi yang 15 ni kita tengok macam ni. Sebenarnya dia buat atas ni, lepas tu dia buat arah sell balik, boleh sell. Macam ni ataupun momentum kan naik ni. So decision macam ni nak buat macam mana? Apa cara terbaik nak buat? Tengok je lah, tengok. Sebab kita tahu nak entry macam mana. Kita hanya tunggu 15 kan? Tunggu 15. Adakah dia buat arah kukuh buy? Katakan dia buat arah kukuh buy, apa yang kita perlu tunggu? Dia buat arah kukuh sell untuk entry. Itu yang first. Okay, itu je. Bila dia buat arah kukuh buy, kemungkinan dia nak naik sini untuk bagi entry MA5 pun tinggi. So kalau pair macam ni, kalau tuan-tuan tak biasa jangan main pair yang banyak main gold, UJ, nampak ni. GJ. Cantik tu. NU ke, Audi USD, UCAD, ambil pair macam tu. Macam UJ ni, tengok. Ada sell. Dah lama kan dia tak ni. Dia apa? Dia tunggu sini. Nanti sampai sini, low BB, TP low. Lepas tu kat sini decision dia. Sekarang dia buat apa? Reject MACD. Ni saya cakap ni, dia reject MACD. Kita tak boleh nak katakan dia buy selagi arah kukuh buy tak ada. Nampak? Dia boleh turun dan turun. Sebab tu saya cakap tak perlu nak harapkan, tak perlu nak fokus dekat arah awal. Arah kukuh cukup. Arah kukuh saja. Untuk permulaan lah starting. Sebab takut nanti arah awal nanti ramai yang kena. Okay macam ni. Tengok. Tak ada, so macam mana entry dia macam ni mesti orang akan takut. Benda ni tak jadi lagi. So kat sini yang kita akan tengok time frame bawah. Kita akan tunggu arah kukuh buy. Kenapa kita kena tunggu arah kukuh buy? Sebab bila terjadinya arah kukuh buy macam ni, so kita tahu kita punya mission kita. Kita punya kita perlu penantian kita apa? Mestilah arah kukuh sell tu lah. Itu yang kita tunggu. So bila ada arah kukuh buy, kita akan bersyukur. Ada arah kukuh buy terbaik. So kita sekali buka handphone tengok, buka chat. Arah kukuh sell tak ada lagi lah. Arah kukuh sell tak ada lagi lah. Sekali tiba ada. Masa tu lah entry. Nampak? Masa tu lah entry. Tu sini ada extreme. Bila ada extreme ni, nak TP boleh sebab extreme dia akan pergi ke TP wajib. Tapi kalau nak hold pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia punya trend dia memang strong je ni lah. Turun ni. Ni dia touch ni boleh jadi MA50 ataupun dia pecah buat momentum MA50. Lepas tu dia naik balik re-entry ataupun dia buat arah kukuh baru lah untuk buy ke. Sebab dia masih di kawasan-kawasan re-entry kat sini. Momentum semua ni. Momentum semua. Okay, clear Okay, so next. Macam mana? FCPO. Kita tengok FCPO sikit. FCPO. Okay, FCPO. Untuk yang hari ni punya entry. Hari ni punya entry, tempat entry buy sini. Kita dah beritahu lah. Arah kukuh buy sini. Dah beritahu lama ni buy saja, jangan cari sell. Okay, jangan cari sell sebab buy saja. So hari ini punya entry. Entry hari ni adalah di sini. Saya tak 100% kat sini. Sini tengok 5. Ada tak? Ada tak? So benda ni simple. So kalau entry kat sini sampai sini kotak pun macam saya cakap tadi, bila dah entry kat sini, bila dah entry kan M5 kan, satu time frame bawah dia. Okay, satu time frame bawah dia. Kita tengok. Tadi tu dah boleh boleh untuk scalping. Bila arah kukuh sell tu tunggu arah kukuh buy masuk. Itu saya tak jari jangan. Just tengok sini saja. Bila arah kukuh ni sampai sini nak TP ataupun arah awal TP dulu. Itu dah cukup lah. Katakan tuan entry sini. Sampai sini lah. Sampai sini 73 dah rugi lah. Katakan sampai sini lah, sampai 100 lah. Biasanya orang akan ambil sampai 100 je. Sebab SVO ni bahaya sikit nak hold ni. So sini, so 99. So ada 2000 satu lot. So macam ni pula macam mana? Ini sell ni. Ni siapa yang main sesi malam ni,
boleh cari sell. So apa dia nak sell pergi ke MA5 ni momentum kan, dia kena bagi red entry. Ni ada arah kukuh, dia akan turun ni. Okey. Pada ni sell ni M5 ni. So ni arah kukuh sell ada. So kalau tuan masuk sell kat sini, tuan masuk sell sini, TP bila dia buat arah kukuh buy, TP lah. Cut loss lah. Itu je. Okey, clear Ada soalan? Ni memang banyak arah kukuh buy sell. Betul. M1 5. Sebab tu saya tak galakkan M1 kecuali semua trend lah. Better M5. Okay. So ada siapa yang nak entry tu okey juga. Nanti sell. Sekarang ni lah. Tapi macam saya cakap cut loss bila dia ni lah. Bila dia ni. So saya kalau cut loss sekarang, kalau cut loss pun mungkin dalam 48 point macam tu. 48. Tuan-tuan kena kira tuan-tuan punya apa? Tuan-tuan punya ni. Tuan-tuan punya account. Yang jadi kena top up pula kan. Sayang je. Okey. Okey. Betul. Ikut yang mana tuan punya ni. Yang penting signal tu mesti dekat H1 dengan H4. Kalau nak masuk M1, M5. Tapi kalau main reject pun risiko lah. Jangan main reject sangat tengok. Kena betulkan, pastikan lah. Lagi reject kan tak tiba terlepas kan, ada news. Yang penting buat apa tu, buat stop loss atas dia. Okey. Ada soalan lagi? Market tutup 9.30. Market tutup 9.30. 11.30 pula, 11.30 itu. 11 Saya semalam saya kurang sikit main. Okay, so betul, setiap time frame signal berbeza. Macam saya cakap H4. H4 tu penting. Kalau keliru kat mana, tengoklah asas dia H4. H4 dia punya asas dia. Dan yang paling strong perlu kat 15. Tunggulah benda tu jadi buy. Tuan ada video coaching saya tak ada? Tengok setup yang ada tu. Dia sama je. Kalau H1 buy, 15 ada sell, H4 dia buat apa? Buy ke sell? Kalau H4 dia buat buy, so maksudnya betul lah tu. H1 15 ni. H4 tu penting juga. Okay. Alright. Itu saja malam ni. Kita akan insyaAllah kita akan sambung nanti lah. Saya pun esok loading barang kat Gilang. Lepas tu sedia untuk masak. Okay. Okay. Jumpa lagi. Next time video ni saya masuk dalam YouTube. Okay. So sebelum tu saya, kalau siapa yang baru tengok video saya ni, okay, jangan lupa tengok pin message dan ni cara nak join dia kat sini lah. Okay, kat sini. Dan siapa masuk dalam Telegram dulu, lepas dah masuk dalam Telegram, baru ada video macam ni, boleh tengok step by step. Okay. Okay, so jumpa lagi esok. Yang SCVO punya student, kalau sekarang ni nak masuk, saya tengok dalam grup ada tanya boleh masuk, tunggu M15 ni buat arah awal. Lepas tu tunggulah dia entry dekat M5 tu, biar dia cantik sikit. Sebab kalau masuk terus arah kuku tadi sampai 2 BB TP, dapatlah sikit. Okay. Okay, so jangan nak cari buy masa sekarang ni. Sebab apa? Sebab dia dah momentum. Mesti ada kena pullback sikit. Dan daily pun ada kuku sell, ada kuku buy. Takkanlah ada kuku buy terus. Setiap kali ada kuku buy terus naik, dia mesti kena ada correction sikit. Okay. Alright.
So jumpa lagi. Selamat malam dan semoga bermanfaat. Okey, dan apa lagi aku nak cakap ni? Dan selamat malam. Betul lah, selamat malam. Okey. Thank you, selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum.